Pada masa sama kita dah tahu kita dah kena manipulate. Yes. So kita game Bodoh. Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So seperti biasa Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang kaki kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Inna ja'alna asy-syayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dengan keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu teman rapat bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram kita akan ada tetamu jemputan untuk menceritakan kisah seram kita ni. Ya, betul. Tapi kali ni kan, selalu kita asyik bawa caller kan. Bosan lah. Bukan bosan dengan caller, tak. Pasal kita nak ada kelainan lah sikit kan. Tak nak dah kata Santai Chill dalam benda yang sama je. Kita kena sentiasa melakukan perubahan, Meningkatkan kualiti. Yes. Kalau ada yang perasan lah, Fiz, berkenaan kita punya layout hari ni, yes, mungkin ada kelainan sikit lah. Aku pun dengan Blazer dah macam membaca berita TV3 dah kan. Satu keistimewaan yang kita bawakan pada malam ini, siapakah yang akan berkongsi cerita seram mereka. Sebelum tu, kepada anda terima kasih kerana sudi bersama dengan kita pada malam ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe. Betul. Dan kepada korang semua yang nak jadi family Santai Chill, korang just boleh je tekan dekat channel kita waktu untuk join family part Santai Chill dengan harga bayar RM5 je, murah-murah saja guys. Mampu milik. Okey lah, ni kita pun orang kata tak nak lah membuang masa kan. Kali ni kita bawa khas lah tetamu live kat depan korang lah. Tak payah lah caller-caller kali ni. Kebetulan kita ada penonton yang sudi datang untuk bercerita kisah seram dekat Santai Chill. Alright. So kita tak nak buang masa, kita pas terus dekat Musaman Jokowi. Assalamualaikum, bersama saya lagi Musalman Jokowi. Tapi hari ni bukan aku yang cerita. Aku bawakan seorang kawan aku. Nama pun Hafiz diberi. Nama diberi Hafiz Bukan Hafizani Bukan Hafizani. Hafizani tak seronok. Aku Dia cerita ngarut-ngarut je. Aku okey je. Tapi hari ni sebab dia pakai blazer, aku cukup kagum lah. Mungkin dia dah tergugat bila tengok Musalman hari tu dia pakai blazer. Bukan macam tu. Kita macam orang kata bersama best, dia ingat dia best sangat ni. Aku adalah cacat. Kau tak rasa tercabar kan? Tak ada kan? Tak ada cabar. Nak kata handsome, aku lagi handsome aku. Cik, dia puji sendiri. Okey. Jadi hari ni aku seorang yang tak ada pakai mic macam korang, tapi tak apa lah. Okey, jadi sebab aku tak ada mic, kita punya pencerita kenalkan diri dulu. Yes, dipersilakan. Silakan. Okey, nama aku Hafiz bin Syamuddin. Aku asal orang Majid Tanah. Lepas tu umur 26, menetap pun dekat Majid Tanah juga. Bekerja dekat area sekitar Melaka sini sajalah. Itulah seberingkas pasal aku. Okey, selamat datang kita ucapkan kepada Hafiz. Jadi sini kita semua boleh cakap Melaka punya hari Ada hal punya. The day of Melaka Melaka ni kan. Melaka Okey, Fiz, kita hari ni kisah seram apa yang kau nak sampaikan kepada viewer Santai Chill ni? Okey, cerita ni sebenarnya bukannya berasal daripada aku lah. Sebab apa, mostly daripada cerita-cerita yang aku ada,
semuanya bukan datang daripada aku. Diorang adalah cerita-cerita yang aku dapat daripada kawan-kawan surrounding aku. Tak kawan pun, aku ada family members yang mana ada cerita pasal cerita-cerita seram ni. Bila diorang bercerita dan kita pasang telinga, dan bila aku pasang telinga, kita dapat info pasal benda tu dan aku ceritakan balik lah. Sebelum ni pun cerita yang aku rasa yang agak menarik minat kau, mungkin cerita-cerita yang aku sampaikan sebelum ni bukannya semua cerita aku. Okey, semuanya faham. cerita orang lain. Okey. Sebelum ni lah kan, sebab aku dah pernah dengar cerita sikit pada dia. Jadi aku tertarik lah. Aku rasa ini kena masuk Santai Chill. Itu sebab dia hari ni dia ada kat sini. Musalman yang tolong promote lah. Musalman. Okay, faham. Tolong cari job untuk Santai okey, Chill. faham. Adik. Okey, kita pergi kepada cerita yang pertama. Cerita ni aku dapat daripada kawan aku waktu aku belajar dulu. Aku dulu pernah belajar dekat CFS IIUM dekat Petaling Jaya. Waktu tu kita orang lepak-lepak lah. Waktu biasalah kau life sebagai student kan. Kita lepak-lepak, kita santai-santai kata. Lepas tu bila aku santai-santai dengan kawan aku ni, tiba satu malam ni dia nak bercerita pasal cerita-cerita seram lah. Aku ceritakan aku punya, dan cerita ni pula cerita yang datang daripada dia. Jadi waktu tu kita orang exchange cerita lah. Jadi cerita pasal yang dia cerita kat aku ni, cerita tu pasal pakcik dia yang pergi memburu dengan seorang orang tua lah. Itu cerita dia lah. Itulah topik cerita dia. Okey, jadi cerita yang dia sesat ke macam mana cerita ni? Oh, nak aku terus? Kita terus cerita. Okey, kalau cerita pasal dia ni lah, mula dia cerita kat aku gini lah. Pakcik dia ni, dia punya dia punya pekerjaan harian dia lah. Pakcik dia ni tukang cat kereta tau. Jadi tukang cat kereta pun bukannya tukang cat kereta yang orang kata mewah-mewah punya tukang cat lah. Kira bukannya bengkel yang orang kata bengkel yang perfect lah. Orang kata bengkel-bengkel kampung saja. Jadi pakcik dia kerja dia tukang cat kereta. Tapi hobi pakcik dia ni suka memburu. Jadi cerita dia dengan orang tua ni, satu orang tua ni dia punya kawan jugalah, kawan memburu tu. Dia plan satu hari tu dia buat trip lah untuk pergi memburu. Jadi once kalau kau sedia maklum, orang yang pergi memburu ni sebelum dia nak masuk ke dalam hutan tu, dia akan pastikan dia akan buat trekking tau. Bila dia buat trekking ni, masuk trekking ni macam mana tahu? Dia akan pasang tali supaya ada satu end kepada end yang lain. Faham tak? Macam contoh kira kalau kau dekat pokok ni kau tanda satu simbol lah, katalah X. Nanti penghujung pokok kau akan jumpa simbol satu juga, maksudnya simbol X. Jadi dia punya laluan tu tak akan jadi laluan berpusing lah. Faham? Faham. Jadi bila dia masuk tu dia akan jumpa end point, bila dia keluar pun dia akan jumpa end point. Jadi dia orang tak akan tersesat. Sebab apa? Bila kita bergerak waktu malam, aku pernah ada dulu waktu aku duduk belajar dulu, aku pernah lah masuk dalam hutan kan. Ada camping semua. Jadi kau boleh bayangkan bila kau duduk dalam hutan without lampu, sebab apa? Bila kau memburu kau pakai lampu, confirm lah binatang akan lain. Jadi cerita ni dia takkan sekali-sekali dia takkan orang cakap takkan sewenang-wenangnya akan buka lampu. Dia buka bila perlu saja. Konsep memburu sebenarnya. Jadi ceritanya dia waktu dia masuk dengan pakcik ni, waktu pagi tu dia buat trekking. Tempat hutan yang dekat dengan sekitar rumah. Jadi hutan tu dah memang sedia maklum, dia dah tahulah jalan hutan tu, faham tak? Selok-belok dia. Selok-belok hutan tu. Kat mana denai, dekat mana gunung. Jadi dah tahu dah. Jadi dia pasang dia punya dia punya trekking dengan tali lah. Trekking tali ke pokok lain, ke pokok lain, ke pokok lain, ke pokok lain. Lepas tu sampai penghujung, kira sampai ke dalam hutan lah. Supaya apa? Orang kata binatang kan dia tak akan duduk sekitar-sekitar lah kan. Dia mesti ada dekat dalam lah, dekat dalam hutan lah. Jadi dia sampaikan ke dalam hutan dia punya trekking tu. Jadi bila dah pasang pagi tu pulang. Sebab apa? Malam ni dia dah tahu lah dia akan masuk ke tempat tu lah. Sebab dia dah pasang lah trekking ni. Jadi bila dah dipendekkan cerita lah, bila dah tiba waktu malam, dia bawa lah pakcik ni tadi dengan dia tadi dah compromise kan, nak pergi memburu sekali kan. Jadi pergilah dengan pakcik dia ni, bawa naik motor saja dengan senapang sekali. Sampai kat tempat tu macam biasa, pemburu akan set up barang, akan yalah serba sedikit lah, maybe merokok dulu ke apa kan. Sebelum dia nak masuk ke dalam hutan ni, lepak-lepak dulu, santai dulu. Lepas tu mungkin ada persiapan yang petua-petua dia orang lama macam mana kan. Kita pun tak tahulah, dia cerita macam tu lah.
Jadi dah settle semuanya, barulah start masuk track yang dia dah buat pagi tadi. Apa ni? Macam mana cara masuknya? Kau boleh bayangkan kalau kita masih dekat luar hutan, kita masih ada nampak lagi. Sebab apa? Hutan kita tak tertutup. Faham tak? Kita punya hutan lah. Kita punya atap kita tak tertutup. Dengan hutan tak tertutup. Jadi maksudnya sinar bulan tu masih kita boleh nampak lagi kawan kita sebelah. Kita boleh nampak dalam jarak kita 1 meter tu kita boleh nampak lagi. Tapi once kau masuk dalam hutan, even dia 3-4 langkah depan kau tak boleh nampak. Okey. Jadi ceritanya macam mana, dia mesti akan ada kawan dia satu dengan dengar bunyi, betul. Sebab apa, kawan kita dia melangkah, dia dengar daripada belakang, apa ni kawan dia melangkah lah, betul. Jadi dia pun tak boleh jauh daripada kawan dia sebab lampu takkan boleh buka. Sebab nak memburu kan. Jadi cerita dia waktu dia masuk je, jadi pakcik ni senapang, dia ni penunjuk jalan. Dia yang pegang lampu solo, pakcik senapang kan. Jadi pakcik ikut belakang. Dia masuk. Lepas tu sampai satu point yang spotter ni dia dah nampak dah. Ada satu binatang. Binatang ni, lepas tu bila kau memburu, kau kena kenal pasti binatang. Sebab apa? Ada binatang pemangsa. Ada binatang mangsa, betul? Betul. Kita nak nembak, takkan kita nak tembak pemangsa. Apa nak buat dah? Maksudnya takkan kau nak tembak harimau. Buat apa nak dapat harimau lah. Kita masuk memburu ni, niat dia lah. Aku rasa maybe bukanlah, mostly lah pemburu masuk mesti dia nak cari barang makanan dia lah, betul. Itu macam apa ni orang kata, macam dia punya simbolik memburu lah, betul. Betul. Takkan dia nak cari orang yang nak makan dia. Mestilah pemburu mesti nak memburu pemangsa, betul. Jadi ceritanya dia kena pasti binatang apa yang dia nak memburu ni. Macam mana cara kita nak tentukan pemangsa ataupun bukan? Jadi kalau kita belajar sains pun ada cakap, kalau kata binatang pemangsa, kalau kau tengok harimau, bentuk harimau kita ada kepala dia, betul. Kepala harimau, matanya mesti dua biji kat depan. Macam mata manusia lah. Jadi pandangan dia tu tertumpu 180 darjah saja. Betul. Faham. Jadi kita dari situ kita dah tahu dah itu adalah predator punya classify lah. Maksudnya bila once kita ternampak je ada 2 biji, maksudnya itu adalah pemangsa lah. Pemangsa, prey lah. Predator lah. Untuk yang cari prey pula, dia punya mata dia akan kiri kanan lah, betul. Contoh katalah kita ambil rusa. Rusa matanya tak kedua-dua depan. Betul. Lembu tak kedua-dua depan. Dia lembu ada satu kanan, satu kiri, betul. Pandangan ni 360 darjah macam tu lah. Jadi ceritanya bila kawan dia ni spotted ni, dia nampak mata ni sebiji lah. Maksudnya mata pemangsa lah. Jadi dia nampak, yang spotter ni dia dah spotted dah. Aku dah nampak satu kelibat prey lah, pemangsa. Jadi dalam hutan pun kau tak boleh cakap kuat sangat. Sebab apa? Bila once kau cakap kuat, ialah kalau tapak kaki kau pun orang boleh dengar. Apa tadi once kau bercakap pula. Jadi kau kena macam berbisik je lah. Jadi berbisiklah dia dua orang tu. Jadi dia berbisik dengan pakcik ni, saya sudah jumpa satu. Pakcik ni tak jumpa apa-apa pun. Dia just follow orang depan ni saja dengan bawa senjata lah, betul. Jadi bila dia follow, jadi yang kawan dia ni bila dia cakap dengan pakcik tu macam tu, dia kata saya sudah jumpa sesuatu. Dan pakcik ni cakap okey, kat mana arah tembakan, betul. Sebab apa? Dalam hutan pun macam tu juga. Jadi dia nak menembak tu, dia tak boleh pakai tembak memang takkan kena punya. Jadi dia akan tunjukkan dekat mana arah tembakan dulu. Jadi macam contoh katalah ni aku punya pandangan depan aku. Jadi aku rasa untuk menembak tu adalah utara aku kan. Maksudnya utara 320. Kalau kita main PUBG 320 kan. Jadi katalah 320. Jadi kau kena sinkronis dengan pakcik ni. Dia kena sinkronis dengan pakcik tu. Jadi dia akan beritahu kat pakcik tu, pakcik sekarang ni saya jumpa spotted binatang ni 320 darjah daripada kita punya arah. Jadi pakcik ni pun tenang dekat sana. Macam mana cara nak tembak? Takkan nak tembak gitu je. Sebab apa? Lohong untuk tembak tu, range untuk tembak tu banyak, betul. Kalau kata kita tembak atas, memang tak confirm tak kena punya. Sebab apa? Binatang tu binatang bawah. Tembak bawah pula takkan tersembam ke tanah pula kan. Betul. Jadi ceritanya dia kena spotted betul-betul kat mana. Jadi macam mana cara dia? Pemburu akan tala mata orang tu, tala mata binatang tu. Jadi dia takkan lampu betul-betul ngadap ke mata binatang tu. Supaya apa? Binatang tu tak sedar yang bahawa dia punya mata tu kena cahaya lah, faham? Macam aku tak tahulah, tapi dia cakap macam itulah. Bila kita tali dekat mata binatang tu,
Macam contoh binatang tu terfokus dengan light tu sajalah. Cahaya tu tak naik daripada badan dia terus ke mata. Kalau dia naik daripada badan dia terus ke mata, nanti binatang tu perasan. Jadi bila dia spotted mata tu, pakcik tu dah dapat dah arah tembakan dia. Mati lampu, tembak. Jadi bila kawan ni mati je lampu, pakcik tu tembak. Pang, tembak. Bila sudah dah tembak, dengarlah bunyi. Okey, kau pun boleh faham kalau aku cakap ni macam ni. Kau boleh tahu yang bunyi binatang lari ataupun bunyi binatang tu sakarat lah, maksudnya nak mati je. Jadi bunyi Menggelupur. menggelupur. Jadi binatang menggelupur kita tahu macam mana, binatang nak lari pun kita tahu macam mana bunyi dia. Jadi binatang ni bunyi menggelupur, kerak. Dia menggelupur kat situ lah. Jadi maksudnya pakcik ni nembak kena. Betul. Jadi dia pula dari ni satu lagi ilmu memburu lah. Orang yang nembak mesti tak boleh beralih tempat dia. Sebab apa? Once kau tembak, kau ada spotter kau, betul. Kau pergi memburu doang. Kau tembak, spotter kau ni yang akan pergi check. Sebab kalau kau tembak dan kau pergi check, nanti kau tak tahu arah mana. Kita gelap. Betul. Kita tak pakai lampu. Lepas tu waktu dah tembak tu pun pakai lampu. Dan waktu kau dah tembak, pang. Lepas tu kau nak pergi check pakai kau punya diri sendiri, memang takkan jumpa lah binatang tu. Dia kena orang yang tak menembak tu yang pergi. Spotter dia tu yang pergi. Jadi spotter tu tengok. Bila pakcik tu suruh spotter tu pergi, spotter tu pun berlari pergi tengok dekat arah tembakan tu lah. Pakcik tu bagi arahan ke kanan sikit ke kiri sikit ke. Jadi spotter tu akan pergi kat arah tembakan tu. Lepas tu pakcik tu suruh buat check lah dekat arah tembakan tu ada tak binatang yang ditembak ni. Jadi yang kawan aku punya pakcik ni tengok dalam perimeter 1 meter punya pun tak ada. Perimeter 2 meter punya dah buat perimeter, maksudnya kita dah search untuk ada range kan. dia. Jadi kita dah search untuk 2 meter pun tak ada, 3 meter pun tak ada. Jadi dalam lingkungan tu, tapi bunyi dia tadi macam bunyi mengelupur nak mati dah. Tapi mana pergi binatang tu? Jadi menjadi kata tanya lah. Jadi diorang rasa macam wah, benda ni tak pernah terjadi. Kalau yalah, even binatang tu kecil pun, kalau kau tengok binatang kecil kalau dia bersepai mesti ada bau ke naik ke. Betul lah. Sebab apa? Yalah, once darah ada keluar, dia orang pemburu kan. Dia orang mesti tahu ada bau darah ke. Ada, lepas tu kesan tembak dia, kesan ranting patah ke, dia dikerjakan waktu menggelupur tu kan. Tapi waktu dia pergi tu just macam orang kata macam tak ada apa. Macam ranting pun tak ada nampak patah-patah ke apa ke, tak ada nampak menggelupur. Menggelupur lah. Tak ada nampak pun kesan-kesan haiwan tu buat kat tanah waktu dia menggelupur pun. Jadi dia diorang sudah menjadi kata tanya. Bila dah menjadi kata tanya tu, pakcik tu rasa macam dah tak sedap hati dah. Sebab apa, pakcik ni dah lama memburu, betul. Pakcik dia rasa macam tak sedap hati. Either aku nak teruskan ataupun nak balik lah. Lepas tu cakap dengan kawan dia ni, pakcik aku ni lah. Pakcik kawan aku ni lah. Yang orang tua ni cakap dengan pakcik kawan aku ni, dia kata macam tu kita nak buat macam mana? Kita nak balik ke ataupun kita nak teruskan kan? Lepas tu kawan dia ni pun kata, betul juga takut apa-apa jadi. Sebelum apa-apa jadi, baik kita balik. Then dia orang berangkat balik lah. Okay, biasa kan kau kan dekat tali tadi, betul? Kalau kau katalah kau pegang tali, kau ngarah daripada tangan kanan ni, dia mengarah masuk. Tapi once kau pegang tangan kiri, dia mengarah keluar lah. Betul tak? Contoh macam mana aku bagi senang. Contoh macam ni lah. Kak, ini kalau kau pegang macam ni, kau mengarah masuk. Tapi once kau pegang tangan kiri, kau mengarah keluar. Jadi dia pegang tangan kiri untuk mengarah keluar lah. Betul? Boleh dapat? Boleh. Faham. Jadi macam jam lah, aku pakai jam. Faham tak? Bila kita kan sentiasa berada di sebelah kiri tali je, betul? Tangan kanan kita akan memegang tali tu dekat arah tangan kanan kita, betul. Tapi once kita keluar, mesti kita akan pegang tali tu pakai tangan kiri, betul. Sebab kita tak loop bawah tali, faham tak? Kita masih berada dekat side belah sana. Jadi dia keluarlah dua orang ni. Keluar. Waktu ni lah orang kata waktu jadinya cerita. Sudah. Lepas tu bila dia nak start nak keluar tu, pakcik ni dengan aku dah start ngomong. Pakcik ni dengan kawan aku punya pakcik ni, orang tua, aku sedangkan cerita macam ni. Orang tua ni dengan pakcik kawan aku ni, dia try untuk keluar lah. Dengan bawa dia punya senjata semua, dah buat persiapan semua, try untuk keluar
keluar ikut tali tu, then tiba-tiba dia akan jumpa balik tempat yang sama. Dia lari, bukan lari maksudnya dia berjalan meniti dengan tali-tali tu. Jalan jumpa juga tempat yang sama. Jalan lagi jumpa juga tempat yang sama. Kalau kita manusia normal lah. Kalau kau jadi benda tu, takkan something yang tak logik lah, betul? Sebab apa? Once kau dah masuk, kau masuk tu kau buat 2 je end. Betul? Jadi kenapa kau, katalah kau dah jalan setengah jam, kau berjalan tapi kenapa tak ada end kan? Kenapa tak ada end? Dan kau jumpa pokok yang sama je. Katalah aku bagi kau misal macam ni lah. Katalah waktu yang dia tembak tu dekat bawah pokok manggis. Mestilah waktu dia keluar pun dia takkan jumpa dah pokok tu. Tapi sekarang ni pokok manggis yang sama juga dia jumpa. Pokok manggis yang sama juga dia jumpa. Pusing dari situ. Jadi pakcik ni sudah kena. Lepas tu pakcik tu dah terasa dah dia kena. Sebab apa? Pakcik ni dah ada banyak pengalaman kan. Dia maybe bukan orang berapa alim sangat, tapi dia ada pengalaman tentang ilmu hutan lah, betul. Jadi pakcik ni dah terasa diri dia dah terkena kan. Jadi dia ajak lah kawan aku punya pakcik ni lah berehat. Jadi berehat maybe kena rokok sebatang dulu ke, buat tenang-tenang fikiran ke, sambil tu bincang kan. Waktu katalah bincang biasa-biasa saja. Tapi tiba-tiba pakcik ni dengan nada yang keras sikit dia bercakap tau. Dia cakap macam ni je, dia cakap dekat kawan pakcik aku ni, ada cakap macam ni. Engkau rasa kau nak tahu tak macam mana cara kita nak keluar daripada sini? Kawan aku ni, kawan aku pula pakcik kawan aku ni confirm lah nak tahu. Takkan dia tak nak keluar daripada situ. Takkan dia nak mati kesejukan dekat dalam dalam hutan tu. Jadi kawan dia ni cakap lah, aku nak tahu. Tapi aku nak bagi tahu sekarang ni, pakcik yang tua tu dia cakap dengan pakcik kawan aku ni dengan nada yang sebenarnya bukannya nada untuk aku tujukan kepada kau. Macam contoh kata Hafiz ada depan kita aku cakap dengan kau, tapi dalam masa yang sama aku tak nak bagi kau tahu pun sebenarnya. Sebenarnya aku nak nyindirkan si Hafiz ni. Aku faham tak? Jadi pakcik tu bercakap dengan kawan pakcik aku tu macam itulah. Dia bercakap, kau nak tahu tak macam mana cara kita nak keluar sebenarnya kan? Lepas tu kawan dia mesti confirm lah. Orang baru masuk hutan kan, mesti dia cakap, mestilah aku nak keluar kan, takkan aku nak mati kesejukan dalam ni. Lepas tu pakcik ni cakap lagi, dia kata, kalau kau nak tahu sebenarnya, jom ikut aku, kita buat something. Orang ni orang ni tahu lah, pakcik ni mesti lebih banyak pengalaman, betul. Jadi orang ni ikut dengan pakcik ni. Jadi ikut pakcik ni buat macam mana tau? Dia minta kawan dia ni kumpulkan sebanyak mana daun daun kering sebanyak mana yang boleh. Buat satu timbunan tau. Buat satu timbunan, lepas tu kumpulkan juga dengan ranting-ranting kering. Buat satu timbunan. Kumpul, benda tu dah jadi timbunan yang besar. Jadi pelik lah, betul. Kenapa tiba-tiba nak bakar ke kan? Sebab apa? Yelah, kalau ikut kan, kalau orang dulu lah caranya macam mana, bakar tu boleh keluar asap kan. Lepas tu akan terhidup lah tempat-tempat lain kan. Ataupun daripada daripada timbunan yang besar tu boleh keluar api yang marak kan. Jadi orang boleh detect lah. Sebenarnya bukan tu cara dia. Sebenarnya bukan tu pakcik tu niatkan. Engkau bayangkan pakcik tu ada sebelah-sebelah dengan pakcik tua tu, dengan pakcik kawan aku ni berada sebelah-sebelah je. Kau bayangkan macam tu. Jadi kita rapat betul, kita dekat betul. Jadi aku cakap pakcik tua tu cakap dengan pakcik muda, pakcik kawan aku tu macam ni. Dia kata, kalau betul kau nak tahu macam mana cara kita nak keluar, sekarang kau tengok. Ni katalah ni timbunan kita punya timbunan timbunan daun kering tu. Dia cakap dekat pakcik muda tu macam tu. Pakcik kawan aku tu macam tu. Kau sekarang kau tengok. Jadi yang kau ni tak tahu apa-apa, mesti confirm kau akan tengok punya. Kau tengok lah. Tengok dalam masa yang sama dia grab ni tangan pakcik muda tu, terus berambus keluar daripada kawasan. Faham tak? Dia ambil tangan pakcik muda ni kan, dia tahu kan dia belah kiri betul. Jadi dia pegang tangan kanan dia pegang kawan dia ni, terus ambil, terus berambus daripada kawasan tu. Dan automatically memang jumpa kawasan balik dia tu. Dia macam belum main ni. The way dia keluar tu, aku pun waktu mula-mula fikir macam, wah benda ni macam logik je lah. Tapi bagi aku, why not tak? Sebab apa? Dia boleh, bagi aku kau bila once kau berjalan tapi kau berada pada tempat yang sama, benda tu
dia manipulate kau lah, betul? Aha. Dia boleh manipulate kita, takkan kita tak boleh manipulate dia? Aku fikir macam tu jugalah. Bila dia buat macam tu, seolah-olah dia yang manipulate orang binatang tu lah. Aku tu pun tak tahu apa nak cakap, siapa yang buat muslihat pada dia orang. Tapi aku nak cakap yang kalau dia boleh manipulate kita, kita pun boleh manipulate dia lah. Jadi aku rasa lah the way yang dia buat tu adalah manipulate benda tu. Bila benda tu tengok, benda tu terleka mungkin lah. Bila benda tu tengok, benda tu wah, ini apa yang dia orang nak buat ni? Apa yang dia orang rancang ni? Apa yang aku tak pernah jumpa lah. Maybe orang pernah berlawan dengan aku dengan ayat-ayat lazim ke ayat-ayat apa ke kan. Tapi aku tak pernah tengok pun orang keluar dengan bukan orang keluar lah, orang buat macam ni kan. Dia nak buat apa? Maybe benda tu terleka dengan benda tu, terleka dengan timbunan sampah tu. Waktu tu lah pakcik tu ambil kesempatan berlari dengan kawan dia ni menuju ke keluar. Dan alhamdulillah benda tu jadi kan. Bagi aku, why not lah, itu aku cakap. Kalau sekiranya dia boleh manipulate kita, maybe lah kita boleh manipulate dia, betul? Tapi jumpa kat tempat sama. Tak ada. Lepas tu dapat keluar. Memang betul-betul berada dekat motor lah. Memang ambil motor, cabut lah. Macam ni lah. Tapi itulah, dekat situ ada misterinya, ada dua lah. Kalau bagi aku benda ni bukan, tak adalah seram sangat, tapi ceritanya macam misteri lah bagi aku. Benda tu kita tak tahu lah. Satu, yang pertama sekali, macam mana binatang yang kita tembak tadi yang bunyinya menggelupur tapi tak ada. Betul. Itu yang pertama misterinya. Tapi yang kedua pula, kita ada pada loops yang sama saja. Kita berulang pada loops yang sama, berulang lagi pada loops yang sama. Gitulah. Bagi aku macam tak logik lah, benda tu macam tak logik lah. Itu yang bagi aku misteri lah, dan aku ceritakan benda ni pada korang. Dan the way dia keluar tu bagi aku mind blowing lah. Yes, betul. Dia keluar tu without, orang kata, satu dia tenang, dia calm, betul. Dia cara dia keluar tu tak nampak macam dia tak klise lah. Rekaan lah. Jadi dia keluar tu bagi aku nampak macam wah, gentleman lah. Dia buat satu tindak balas, lepas tu keluar. Then to the end of story. Ini cerita serupa hantu kena game lah. Yalah, dia kaki kencing kena kencing. Dia kena game balik. Kau nak kencing aku lagi kaki kencing pada kau. Dia macam yalah, betul juga kan. Dan kalau secara logiknya dia tengah manipulate kau. Pada masa sama kita dah tahu kita dah kena manipulate. Yes. So kita game tu Bodoh. macam dia cuba untuk memanipulasikan kita. Tapi pada masa sama kita boleh manipulasi dia balik. Benda tu aku pun tak terfikir lah kita boleh manipulasi dia secara logik lah. Selalu je kita bila dapat tu auzubillah minasyaitan bismillah. Jangan kelang kabut lah. Kelang kabut semua sekali doa makan semua kita dah pandai. Tapi yang ni dia relax benda simple kan. Dia macam ibarat macam ni kan. Kau tengok. Yang si Syuk tengah menyipu kita ni. Dia pun sekali tengok. Kita belah. Dia tengok benda ni. Dia pun tertipu. Dia kena kencing. Aku rasa hantu tu kan, masa tengah cakap, cuba kau tengok tu. Diorang ni dah belah, tu tengok lagi. Mana ada apa-apa. Lepas tu dia dua-dua dia hilang. Dia game aku man. First time kena game. Dua orang cilaka punya. Okay, bagi aku menarik. Bagi aku ada kelakar sikit lah kat kelakar sikit. Walaupun cara kau cerita dia agak serius lah kan, bagi aku. Tapi satu point of view yang baru lah. Kan, kita dengar hantu ditipu. Dosa tak? Dosa sesama manusia, dosa sesama hantu. Tak tahu lah. Tapi tak dosa sebab kencing kan kaki kencing. Boleh juga, betul juga kan. Tapi cuma antara sudut positif yang aku nampak kat sini lah. Bila kita masuk dalam hutan dan kita mungkin ada tersesat ataupun terlupa langkah jalan yang kita lalu tu, pertama sekali jangan panik lah. Kita kekal tenang, fikir apa yang kita nak plan akan datang. Betul. Plan dia ialah tipu balik dia. Okey, jadi aku rasa untuk yang episod kali ni cukup sampai sini saja. Kita simpan untuk next punya video base. Kan, sebab aku rasa sayang kita nak habiskan panjang-panjang untuk kali ni. Sebab cerita dia cukup gempak. Aku tak puas. Kita pergi next video, tapi sebelum tu guys, Azmi ada benda nak cakap. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudi mendengar sehingga habis video ni. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe.
Sebelum tu Pis. Ada jadi. Kepada anda yang nak support kita dengan lebih lagi, bolehlah hantar super sticker dan juga super chat. Yes. Okay, jumpa di video akan datang dengan aku pakai blazer lagi. Bye-bye. Bye-bye.